Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, kita nak membicarakan mahkamah telah keluarkan waran tangkap terhadap Exco Terengganu. Diterbitkan 16 Mac 2023. Okey, untuk kes Hadi Awang punya kes. Okey. Aku nak cerita sikit pasal Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu. Okey, Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu mengeluarkan waran tangkap terhadap Exco Negeri Muhammad Nur Hamzah yang tidak hadir hari ini untuk menyambung keterangan dalam pendengaran petisyen pilihan raya bagi membatalkan kemenangan Presiden PAS. Membatalkan kemenangan Presiden PAS. Membatalkan kemenangan Presiden PAS Abdul Hadi Awang di Parlimen Marang untuk membatalkan petisyen membatalkan kemenangan Ustaz Hadi Awang di Parlimen Marang. Okey, Peguam Amin Othman yang bertindak bagi pempetisyen Jasmira Othman berkata Hakim Hassan Abdul Ghani mengeluarkan waran tangkap apabila Muhammad Nur tidak hadir pada prosiding hari ini. Habis dah. Jasmira merupakan calon BN bagi kawasan itu semasa pilihan raya umum lalu. Pada 14 Mac, Hassan Abdul Ghani telah mengarahkan Muhammad Nur untuk kembali ke mahkamah pada 16 Mac untuk menyambung semula keterangannya. Seterusnya, bagaimanapun pada 16 Mac hari ini Muhammad Nur gagal hadir ke mahkamah. Oleh itu permohonan peguam petisyen mahkamah telah mengeluarkan waran tangkap terhadap Muhammad Nur. Mahkamah dah keluarkan waran tangkap. Okey, lagi. Perbicaraan petisyen pilihan raya Parlimen Marang akan disambung pada 19 Mac, kata Amin kepada Malaysia Kini. Media sebelum ini melaporkan petisyen itu difailkan pada 3 Januari. Petisyen itu difailkan pada 3 Januari 2023 di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Okey. Ketua UMNO Terengganu adalah Said dilaporkan berkata antara perkara yang dibangkitkan dalam petisyen itu ialah dakwaan PAS telah merasuah pengundi. Dakwaan PAS telah merasuah pengundi dengan mengagihkan bantuan kewangan kepada kerajaan negeri melalui intensif I-Pension, I-Belia, I-Student antara 15 hingga ke 17 November 2022 menjelang pilihan raya yang ke-15. Kita fikirlah, kalau hang nak buat I-Belia, I-Pension, I-Student, kenapa hang tak buat sebelum pilihan raya? Kenapa hang tak buat sebelum pembubaran parlimen? Kenapa hang kena buat sewaktu pembubaran parlimen? Nampak tak? Hampa nampak tak? Duit yang diberikan tu ketika pembubaran parlimen semata-mata untuk nak meraih undi, semata-mata sehingga kan ada yang wallahi undi PAS. Ini cerita dah tak termasuk yang wallahi. Ini hak yang atas bantuan kewangan daripada kerajaan negeri melalui intensif I-Pension, I-Belia dan I-Student. Kenapa dia kena bagi sewaktu pembubaran parlimen? Kenapa dia tak bagi sebelum pembubaran parlimen? Dan ataupun kenapa dia tak bagi selepas pilihan raya? Selepas sehari, 2-3 hari selepas keputusan pilihan raya yang kononnya Kelantan berapa belas kosong, semua mereka sapu bersih, Terengganu sapu bersih, dekat Kedah sapu bersih. Dan kenapa mereka tak buat sewaktu selepas pilihan raya? Dan juga kenapa dia tak buat sebelum pilihan raya, sebelum pembubaran? Sebab sewaktu pembubaran kalau hampir bagi duit memang salah. Macam
Memang tak boleh dalam masa 14 hari tu, 2 minggu tu, memang tak boleh. Kalau kantoi ada bukti yang kukuh, boleh dibatalkan keputusan pilihan raya tersebut di parlimen tersebut. Sambung. Abdul Hadi mempertahankan kerusi Marang dengan majoriti dah besar 41,729 undi, menewaskan 3 calon yang lain, Jasmira Azhar Abdul Syukur Pakatan Harapan dan Zarawi Sulong Parti Pejuang. Sementara itu Peguam Yusfariza Yusof yang bertindak bagi merespon menjelaskan Muhammad Nur pada mulanya memohon untuk hadir pada sebelah petang, memandangkan saksi ada urusan penting yang perlu diselesaikan. Lagi, peguam itu menjelaskan bahawa Mahkamah Pilihan Raya bagaimanapun tidak membenarkan dan mahu saksi itu datang pagi ni. Dia bagi alasan, kata dia macam dia nak main petang, tapi dia macam dia minta dia macam mahkamah nak dia main pagi, tapi yang dia ni kata dia boleh main petang. Bagaimanapun tidak membenarkan, mahkamah tidak membenarkan dan mahupun saksi itu datang pagi ini, dan waran tangkap dikeluarkan apabila saksi tidak hadir. Mahkamah telah mengeluarkan waran tangkap untuk YB Muhammad Nur untuk terus memberi keterangan pada Ahad ini, kata Yusfarizal ketika dihubungi. Hari pelepasan Terengganu adalah pada hari Jumaat dan Sabtu. Oleh itu, mahkamah di negeri ini beroperasi pada Ahad hingga Khamis jika tiada sebarang cuti umum lain. Okey, itu je. Kita kena faham. Sebab memang macam kes yang 16 hari bulan dia ditunda ke 19 hari bulan. Hari Ahad disebabkan di belah Terengganu, Kedah, Johor, hari Ahad dia bekerja. Di belah Selangor, Penang, Perak, Melaka, Negeri Sembilan, hari macam Sabtu, Ahad cuti. Tapi berbeza dengan negeri-negeri 3-4 buah negeri ini. So kita boleh tengok untuk petition untuk pembatalan keputusan pilihan raya di Parlimen Marang, kita mengharapkan keadilan ditegakkan. Sebab kita nampak memang mereka buat satu rasuah terang-terang, memang sangat-sangat jelas itu adalah rasuah dengan mempergadaikan agama, mempergunakan nama Allah untuk nak meraih undi. Untuk wallahi undi PAS, wallahi undi PAS dapat RM100, dapat RM50, dapat RM300. Yang first kali yang kita dengar orang yang mula-mula mai ambil duit tu, mereka dapat RM300. Dan setelah bila terlalu ramai yang mai, dia dikurangkan hingga kan dapat RM100. Dan ada yang kata dapat RM50. Politik jenis apa ni? Dan itu adalah perbuatan rasuah. Cuba kalau hampa tengok sebelum ni, kalau sebelum ni perbuatan ni adalah UMNO yang buat. Aku tahu dekat parlimen aku PRU14, walaupun aku undi PAS, yang aku dapat duit RM300 tu selepas pilihan raya. Selepas mengundi daripada tempat mengundi, daripada hujung sikit lebih kurang 2 km. Okey, kata kalau nak duit boleh pergi sana. Kan? Tunjuk je jari, cakap memang undi UMNO, cakap yang tu. Dapat duit. Dia tak suruh bersumpah, dia hanya suruh tulis, macam tulis nama aja. Lepas tu dah. Tak ada pun nak bersumpah ke wallahi memang tadi dah undi UMNO, tak ada. Dan untuk pilihan raya yang ke-15 ni, UMNO tak mampu buat, UMNO tak ada duit. Tapi Perikatan Nasional ada duit. Sebab itulah mereka boleh tabak duit kau-kau banyak. Hampa boleh tengok bendera-bendera mereka ni, billboard terlalu besar dekat teman-teman yang tempat aku, Azmin Ali, dia boleh tepi MRT tu ada billboard, signboard yang besar, dia bermuka dia bukan satu, sebab parlimen Gombak besar kan. Dia bubuh sekeliling Selangor, Gombak dia bubuh billboard dia.
2 hari sebelum pilihan raya baru aku perasan YB Amiruddin Syahari. Barulah dia letak, tapi dia letak memang tak banyak. Aku lalu yang aku perasan 2 aja. Dekat area Batu Cave, MR2 Batu Cave, perasanlah gambar dia. Azmin Ali sementara dekat MR2 tu bersepah gambar dia. Kita boleh tengok mana ambil duit. Dan selepas baru ni kantor, bukan kantor apa, disebabkan dia nak macam setiap tahun, setiap parti politik ni perlu membentangkan statement bank kepada ROS, kan? Dan apabila membentangkan kepada ROS, ada yang dengan megah, dengan gahnya 2020 dengan 2021, depa baru, cuba bayangkan tahun 2020 depa baru duduk dalam kerajaan 3 tahun, dah ada 100 juta lebih. Dan 2021 100 juta lebih lagi masuk dalam akaun. Ini adalah bukti yang sangat kukuh. Nak abang pergi kat hampa, sangat kukuh bukti tu. Sebab apa? Kita tak boleh tipu. Sebab di dalam statement bank dia ada tulis, walaupun 1 sen saja duit masuk, dia ada tulis duit tu daripada siapa, daripada mana, dividen ke, atau interest ke, cukai ke. Duit yang keluar masuk tu dia akan ada list, kan? Walaupun 1 sen duit yang masuk ataupun 1 sen duit yang keluar akan ada di dalam penyata bank. Sebab itulah akaun Parti Bersatu dibekukan. Dan sebab itulah dengan cepatnya, dengan mudahnya Muhyiddin Yassin didakwa. Bukan sebab apa, sebab bukti yang kukuh. Okey, contoh macam duit tu masuk dekat dalam statement bank, kita boleh tengok pakai handphone, kita boleh pi print, kita boleh pi bank minta print macam daripada bank, kita boleh tengok penyata bank kita. Nak kalau macam akaun bank ni kita ada macam kita buka tahun 2000. Hari ni tahun 2022, kita boleh tengok balik duit yang masuk pada tahun 2000 dulu. Kita boleh minta keluarkan balik, boleh. Dan juga setiap duit yang masuk, tiba-tiba duit yang masuk daripada siapa? Dekat akaun bank tu kita boleh tahu duit yang masuk tu, siapa yang masukkan, ada tulis duit daripada syarikat apa, daripada siapa dia. Kalau macam akaun bank personal pun kita boleh tahu siapa yang masukkan. So okey, bila dah tahu, contoh macam aku yang masukkan, okey, Muhammad Solihin, okey, ataupun syarikat apa-apa Solihin, okey, kita nak kena pergi panggil Solihin ni. SPRM pun dia pergi panggil lah Solihin ni, kan? Lepas tu Solihin pun akaun dia of course akan dikena bekukan juga, kan? Akaun dia SPRM akan pegang, SPRM akan siasat pula duit dalam akaun dia. Okey, duit yang masuk daripada mana? Okey, Kementerian Kewangan masukkan, kan? Lepas tu duit yang keluar beli barang untuk projek yang dia dapat apa semua bla 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 bla, pap, ada di antara statement bank tu yang menyalurkan kepada parti, akaun bank Parti Bersatu. PAM. Dia SPRM akan tanya, apakah tujuan hang buat masuk duit ke dalam akaun Parti Bersatu? Apakah tujuan? Sebab hang hanya kontraktor, kan? Hang, sebab bila hang dapat projek ni, hang tak ada kena mengena dengan parti politik ni. Hang tak ada kena macam kena mengena. So apa tujuan hang masukkan ke dalam akaun bank Parti Bersatu? Itu baru satu syarikat ataupun satu penama. Cuba bayangkan berapa banyak yang memasukkan ke dalam akaun Parti Bersatu. Bukan sikit-sikit anak, kan? Macam tu lah. Okey, bila contohlah kalau macam daripada 2-3 orang pula, kan? Okey, daripada Kementerian Kewangan pergi dekat syarikat tu, macam Najib Razak buat, kan? Okey, daripada ni duit ni daripada satu akaun bank hak yang dapat pergi ke akaun bank lain, pergi ke akaun bank lain, lepas tu akaun bank lain baru masuk Parti Bersatu. Macam tu pun boleh. Macam tu juga dia macam depa akan buat seperti menakis macam SRC hak yang duit 42 juta masuk dalam akaun Najib. Sebelum masuk ke dalam akaun bank Najib, dia dah pi dekat lagi 2 syarikat. Dia pi daripada akaun bank pertama, akaun bank kedua, akaun bank yang ketiga, barulah masuk ke dalam akaun bank UMNO ke, Najib Razak ke, Parti Bersatu ke. Itu adalah perjalanan supaya tak kantoi, faham tak? Tapi SPRM bijak. SPRM tahu perjalanan duit tu, siapa syarikat siapa, ataupun syarikat yang tak wujud, kan? Macam-macam boleh. Macam
kes apa nama LCS. Ada syarikat-syarikat yang tak wujud. Dia macam dia buat satu macam SSM di bawah ekor macam di bawah syarikat ni. Lepas tu dia pi pula dekat satu syarikat lain. Dia ada akaun bank je, padahal tak ada pun pengurusan kerja ke projek apa, tak ada, tapi dia hanya buka bagi ada je. Apa-apa dia boleh dia boleh guna. Itu ibarat macam akaun SSM palsu lah kan. Jadi dia gunakan atas angin je. Kalau apa nak faham lah, macam itulah, lebih kurang lah apa yang ku faham, apa yang ku baca, macam mana perjalanan duit itu. Jadi itulah rasuah. Sebab apa PAS boleh memilih untuk bersama dengan Parti Bersatu daripada memilih untuk bersama dengan UMNO? Sewaktu sebelum PAS buat keputusan untuk bersama Bersatu ataupun bersama dengan UMNO, Hadi Awang pilih untuk bersama dengan UMNO. Rupa-rupanya UMNO boleh bagi duit. UMNO boleh silap. Rupa-rupanya Parti Bersatu dia boleh bagi duit. Kalau hang nak bersama dengan aku boleh bagi duit ke hang. PAS pula lepas hari ni piduk ke UMNO, oh kami tak dapat bagi duit. Kami tak dapat bagi duit. So of course lah, kalau kita pun, kita akan berkawan, kita akan lebih seronok berkawan dengan orang yang berharta, orang yang ada duit. Baru syok, baru rasa feeling tu. Barulah happy, duit banyak. Jadi kan, kita boleh fikir-fikirkan ini adalah rasuah, dan bila dah kantoi depa kata ini adalah sedekah. Memalukan lah, memalukan, sangat-sangat memalukan. Okey geng? Fikir-fikirkan, tolong sebarkan, bagi tahu kat semua orang PAS, Perikatan Nasional Parti Bersatu adalah parti sakau, parti perasuah, parti komisen, parti pendanaan politik secara haram bagi projek direct negos demi kepentingan parti politik dan individu dan orang-orang di dalam parti politik. Okey, subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak am, pak am, tuang. Assalamualaikum.